Okey. Ayat Al-Quran mengandungi pelbagai jenis kebaikan dan kepentingan untuk penganutnya. Setiap patah ayat yang diturunkan membawa maksud tertentu dan mempunyai kepentingan tersendiri. Sebagai umat Islam, kita harus meletakkan kepercayaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam tajuk topik kita kali ini akan dipersembahkan kelebihan khasiat dari sebuah surah dari kitab suci Al-Quran, iaitu surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman merupakan surah ke-55 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah, terdiri di atas 78 ayat. Dinamakan Ar-Rahman yang bererti yang maha pemurah, berasal dari perkataan kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama Allah. Sebahagian besar dari surah ini menceritakan tentang kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, iaitu dengan memberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, setiap surah memainkan peranan tersendiri di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang seringkali diulang ayatnya di dalam surah tersebut, iaitu surah Ar-Rahman. Salah satu ayat di dalam surah Ar-Rahman seringkali diulang oleh Allah Azza wa Jal, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu hendak kamu dustakan, wahai manusia dan jin. Surah ini dinamakan surah Ar-Rahman kerana surah ini dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman yang bermaksud yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang kepada orang-orang beriman di akhirat. Syekh Muhammad Amin bin Muhammad Mukhtar yang mengatakan, firman Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal dan dua nama yang terdapat di dalam Asma'ul Husna, iaitu nama-nama gelar sebutan Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Dia dibentuk dari kata dasar Ar-Rahmah yang bermaksud kasih sayang, namun dengan bentuk kata mubalarah, nama Ar-Rahman lebih kuat penekanannya daripada Ar-Rahim. Hal ini kerana Ar-Rahman artinya yang sangat memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Selain itu, Ar-Rahim yang sangat memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang beriman di akhirat di hari kiamat. Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Surah ini memiliki banyak kepentingannya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW membacakan surah ini kepada para jin secara khusus dan mereka tidak mendustakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, yang bermaksud Rasulullah SAW keluar untuk menemui para sahabat beliau. Kemudian beliau membacakan surah Ar-Rahman kepada mereka dari awal hingga akhir surah. Kemudian mereka pun diam. Kemudian beliau berkata, saya telah membaca surah ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Kemudian mereka lebih baik responnya daripada kalian. Ketika saya membaca ayat yang artinya, maka nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian hendak berdustakan? Mereka menjawab, tidak ada sesuatu apa pun dari nikmatmu, wahai Rabb kami yang kami dustakan. Untukmu segala pujian. Selain itu, surah ini dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman. Tidak ada surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan nama Allah Azza wa Jal kecuali surah ini. Di samping itu, tidak ada surah yang ayatnya diulang sampai 31 kali kecuali di dalam surah Ar-Rahman. Pada surah ini disebutkan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan sebahagian sifat neraka dan beberapa sifat syurga. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada semua makhluk di dunia dan kenikmatan yang sangat menakjubkan untuk orang-orang yang beriman kepadanya di hari akhirat nanti. Yang seterusnya, keistimewaan yang terkandung di dalam pengulangan di dalam surah Ar-Rahman.
Di dalam surah Ar-Rahman terdapat beberapa jenis pengulangan, iaitu pengulangan huruf dan pengulangan kata. Pengulangan huruf di dalam surah ini terdapat 4 huruf yang sangat berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam surah ini, iaitu Ra, Lam, Mim dan Nun. Kalau kita lihat kedudukan huruf tersebut, maka terdapat keseimbangan dan keselarasan ketika kita membacanya. Selain itu, pengulangan kata. Pada surah ini diulang beberapa kata seperti pengulangan kata Al-Mizan, iaitu neraca atau timbangan. Contohnya, di dalam surah Ar-Rahman ini, yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ini pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan juga ayat yang ke-8. Alla tatghaw fil mizan. Dan ayat yang ke-9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Maksudnya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Ayat yang ke-9, supaya kalian jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan yang terakhir, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Kebaikan, kelebihan dan manfaat surah Ar-Rahman. Lebih bersyukur kepada Allah, boleh dijadikan mahar menikah, menenangkan hati dan fikiran, dan last kali adalah mati syahid. Maksud surah Ar-Rahman dan perihal tentang surah Ar-Rahman. Sebab itu surah Ar-Rahman ini adalah surah yang ke-55 dalam Al-Quran. And then ia dinamakan Ar-Rahman, yang bererti yang maha pemurah, dan ia berasal dari kata Ar-Rahman yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebahagian besar dari surah ini juga menerangkan tentang Allah yang pemurah kepada hamba-hambanya, iaitu dengan memberikan nikmat yang tidak terhingga, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Seterusnya perihal tentang surah Ar-Rahman. Jadi surah ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menciptakan alam semesta ini dan isinya secara berpasangan, dan Allah terus menjaganya serta memberikan nikmat pada seluruh makhluknya. Dalam surah ini juga Allah seakan mengukuhkan tentang jaminan pemberiannya. Ini semua diterangkan dengan beberapa ayat yang diulang, iaitu menanyakan tentang nikmat mana yang didustakan. Dan jika diperhatikan, ini merupakan teguran di mana kita perlu ambil tahu, kerana sebahagian manusia lupa untuk merasa syukur, padahal apa yang diperlukan telah diberikan sehingga manusia mendapatkan segalanya. Hanya kekufuran dan keinginan nafsu sahaja yang membuat manusia merasa dalam kekurangan. Dan ini tentunya tidak dibenarkan. Selagi masih di dunia ini, kita seharusnya memperbanyakkan rasa bersyukur, kerana syukur inilah yang membuat Allah semakin sayang terhadap kita. Kesimpulannya, setiap surah Al-Quran mempunyai maksud-maksud yang tertentu yang telah ditafsirkan oleh ulama' terdahulu. Hal ini menunjukkan banyak kelebihan yang terkandung di dalam surah ini, sama ada tersurat atau tersirat. Sebagai seorang mukmin yang bertakwa, kita haruslah tidak memandang remeh akan kebaikan dari surah ini, malah justru harus mengamalkan dengan lebih kerap. Hal ini kerana surah ini dapat memberikan impak yang positif kepada yang sering mengalunkan ayat ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama membaca dan mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam membina jati diri seorang mukmin yang bertakwa. Sekian, terima kasih.